Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Ipoh, yang terdiri daripada saya, Muhammad Ani Muhammad Zain, Hasiati, Nur Haizura, Zuriati, Nur Farisha dan juga Ain Syahidah akan menerangkan tentang strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Untuk bahagian pendahuluan ini, untuk kita memahami tentang apa itu strategi komunikasi dan perundingan antara budaya, ia meliputi beberapa kaedah yang perlu dipelajari untuk digunakan dalam memudahkan proses perundingan itu sendiri. Perundingan di antara satu belah pihak ini telah bermula daripada zaman prasejarah lagi, di mana kita dahulu dikenali dengan sistem barter ataupun kita mempunyai kemahuan yang serupa walaupun mungkin nilainya tidak serupa. Ini nilai yang berbeza. Namun tidak dinafikan dalam proses perundingan ini kebiasaannya akan berlaku perselisihan faham ataupun mungkin perbezaan pendapat yang akan membuatkan sesuatu perundingan itu tidak berjaya dilaksanakan. Pada ketika itulah di mana kita akan mengetahui strategi komunikasi bagaimana yang mampu untuk membolehkan sebuah perundingan itu berjalan dengan lancar dan baik. Kita juga sedia maklum bahawa setiap kali perundingan ini dijalankan, ia juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor emosi, di mana jika ketika itu perundingan itu berjalan dalam suasana yang harmoni ataupun kita katakan dalam positive way, ianya akan membolehkan mendapatkan satu hasil yang baik. Dan sebaliknya, jika ini berlaku dalam situasi yang tidak elok ataupun in a negative way, ia akan mengakibatkan perundingan itu gagal ataupun tidak berjaya mencapai kata sepakat yang dimahukan. Jadi untuk meneruskan lebih lanjut tentang perkara ini, saya akan teruskan pembentangan ini dengan rakan-rakan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muhammad akan membentangkan tentang tindakan mewakili Malaysia. Pendekatan atau tindakan perlu dirangka terlebih dahulu sebelum perundangan awal dilakukan, sama ada dari segi strategi, taktik, persediaan dan sebagainya. Sebagai contoh, sebagai individu yang diamanahkan untuk mewakili negara dalam satu perundingan di mana negara-negara luar seperti negara Eropah turut terlibat dalam perundangan dalam melakukan persediaan awal tersebut. Persediaan awal ini mengatasi masalah yang berlaku ketika satu perundingan yang sedang dijalankan. Persediaan awal ini dilakukan supaya individu yang mewakili negara dapat menterjemahkan segala informasi yang dibentangkan dalam rundingan sekaligus mencapai maklumat atau objektif yang ditetapkan. Perbincangan ini dilakukan apabila seorang individu dipilih untuk mewakili negara ke satu perundingan melibatkan negara-negara luar. Seterusnya, tindakan adalah mengenal pasti budaya setiap wakil yang hadir. Dalam hal ini, tindakan yang seharusnya dilakukan bagi mewakili negara ke satu perundangan di Amerika Syarikat dan melibatkan ahli-ahli delegasi daripada negara lain, iaitu mengenal pasti budaya setiap wakil yang hadir. Faktor kritikal dalam perundingan merentasi sempadan adalah disebabkan budaya yang berbeza. Melibatkan ahli-ahli delegasi daripada negara lain sukar bagi mana-mana individu yang kurang fasih atau memahami budaya mereka. Contoh kita dapat lihat dari ekspresi muka, perlakuan, isyarat, pergerakan tubuh badan, kelantangan nada, tingkah laku dan sebagainya yang berbeza mengikut budaya masing-masing. Kemungkinan bentuk tingkah laku ini juga
dan pergerakan isyarat disalah tafsir. Melalui situasi ini dapat dilihat daripada negara Eropah mengamalkan budaya nada yang tinggi apabila berkomunikasi, manakala Asia Tenggara menggunakan nada yang sopan santun ketika berkomunikasi. So bagi negara Asia Tenggara ni menganggap situasi sebegini sebagai menekankan hujah dengan perasaan marah. Sedangkan di negara Eropah, nada yang tinggi itu ialah budaya mereka sendiri. Lagi satu, nilai etika apabila berdepan dengan ahli-ahli delegasi negara luar. Dengan etika adalah nilai yang terdapat dalam etika adalah keadilan dan saksama. So kat sini kita boleh tengok etika dalam perundangan merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan apabila berdepan dengan ahli-ahli delegasi luar negara dalam proses perundingan. Etika merupakan satu standard sosial bagi menentukan apa yang betul dan apa yang salah dalam sesuatu keadaan. Dia boleh mengaplikasikan nilai etika dalam perundingan adalah satu langkah terbaik bagi melancarkan proses perundingan, iaitu merujuk kepada prinsip dan piawaian kelakuan yang membimbing tingkah laku individu yang terlibat dalam proses perundingan. Tingkah laku beretika dalam perundingan melibatkan kejujuran, keadilan, ketulusan, menghormati orang lain dan komitmen untuk mencari jalan penyelesaian yang saling menguntungkan. Akhir sekali, untuk yang saya ialah dalam proses perundingan, tindakan sebagai perunding harus berusaha untuk mencari keadilan dan kesaksamaan dengan melayan semua pihak yang terlibat dengan hormat dan saksama. Dia macam mereka harus mengelak daripada mengeksploitasikan kelemahan atau menggunakan kelebihan yang tidak adil untuk mendapatkan keuntungan. Keadilan juga termasuk mengagihkan faedah dan beban perjanjian yang dirundingkan dengan cara yang saksama. Tindakan ini sememangnya perlu bagi mana-mana individu yang mewakili negara dalam satu rundingan. Walaupun perundangan melibatkan negara luar, perbezaan bahasa, budaya dan berbeza cara berfikir bukanlah satu faktor yang menggagalkan sesuatu perundingan. Tindakan perunding juga boleh menggunakan taktik-taktik etika dalam proses perundingan. Okey, terima kasih. Saya pas kepada Nur Haizura. Tindakan mewakili Malaysia. Tindakan sebagai seorang perunding yang mewakili negara ke satu rundingan rasmi di luar negara ialah mengamalkan konsep kolektivisme. Kolektivisme pula adalah pegangan hidup yang memfokuskan hak milik bersama dalam semua aspek kehidupan. Memiliki asas penggunaan bahasa dalam perundingan adalah satu tindakan yang boleh diguna pakai bagi individu yang mewakili negara ke satu rundingan di luar negara melibatkan ahli delegasi dari negara lain. Asas dalam penggunaan bahasa terutamanya penugasan dalam bahasa Inggeris untuk menarik minat pelaburan dengan nilai tambah yang lebih tinggi secara tidak langsung, membolehkan negara memperolehi ekonomi pengetahuan dengan pendapatan yang lumayan. Menjalinkan hubungan yang baik antara ahli-ahli delegasi terlebih dahulu merupakan tindakan dan usaha individu yang mewakili negara. Strategi komunikasi. Strategi ini dilihat penting dalam apa jua perkara yang berkaitan dengan perundingan, di mana strategi komunikasi dapat memastikan maklumat yang disampaikan itu tepat, jelas dan menyeluruh. Komunikasi ini juga memudahkan penubuhan dan pengekalan perhubungan, sama ada perhubungan peribadi atau profesional. Strategi komunikasi ini juga memupuk kepercayaan, pemahaman dan kerjasama yang membawa kepada hubungan yang lebih kukuh dan kerja berpasukan yang lebih baik. Strategi komunikasi ini juga penting untuk membina hubungan, menyelesaikan konflik
dan membuat keputusan dan kepuasan bersama. Dapat beberapa strategi komunikasi yang perlu bagi satu perundingan di peringkat antarabangsa yang dapat mengurangkan perbezaan budaya, iaitu yang pertama, penggunaan pihak ketiga atau mediator adalah strategi komunikasi yang perlu digunakan dalam satu perundingan. Penggunaan pihak ketiga apabila wujudnya mana-mana pihak dalam perundingan mencapai kata sepakat dalam sesuatu perkara. Mediator ini boleh membawa pihak tersebut ke satu meja untuk menjalankan perundingan sama ada secara terbuka atau tertutup. Mediator ini mungkin memberikan panduan, mencadangkan penyelesaian alternatif dan membantu dalam membangunkan pilihan kreatif untuk penyelesaian. Dalam perundingan antarabangsa, pihak ketiga seperti diplomat, organisasi antarabangsa atau badan serantau boleh bertindak sebagai pencelah. Mereka terlibat dalam perundingan bagi pihak satu atau lebih pihak atau memberikan sokongan diplomatik untuk memupuk dialogi dan resolusi. Seterusnya saya akan menyambung untuk isi berkenaan dengan strategi komunikasi. Terlebih dahulu, nama saya Zuriati binti Muhammad, nombor matrik 283932. Strategi seterusnya adalah berkenaan dengan komunikasi dua hala, di mana komunikasi dua hala ini dapat mengurangkan perbezaan budaya, dan seterusnya ialah melibatkan diri dalam komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala ini juga dikenali sebagai komunikasi yang interaktif, di mana ianya merujuk kepada proses komunikasi di mana terdapat pertukaran maklumat dan maklum balas antara pengirim dan penerima. Ianya juga melibatkan dialog atau perbualan dan bukannya penghantaran mesej yang berat sebelah. Dalam komunikasi dua hala, kedua-dua pihak mengambil bahagian secara aktif dan menyumbang kepada interaction. Pemahaman dapat dipertingkatkan dengan komunikasi dua hala, memudahkan tahap pemahaman yang lebih mendalam, dan ianya juga memberi peluang untuk menjelaskan sebarang kekeliruan, khususnya melibatkan perbezaan budaya, dan perkara ini dapat meningkatkan pemahaman keseluruhan mesej dan membantu membina pemahaman bersama antara pengirim dan penerima. Manakala seterusnya adalah berkenaan dengan ianya boleh membina hubungan yang baik, di mana membina hubungan yang baik adalah salah satu strategi komunikasi yang melibatkan membina hubungan yang kukuh dengan pihak yang terlibat dalam satu perundingan. Dengan mewujudkan hubungan yang baik antara perunding, strategi komunikasi ini dapat dilihat dapat mengurangkan jurang perbezaan budaya. Hal ini membolehkan kepercayaan dan kredibiliti dalam satu-satunya hubungan antara benua. Apabila ahli delegasi negara lain mempercayai anda, sudah tentu mereka lebih berkemungkinan mendengar idea atau pandangan anda dalam membuat keputusan. Kepercayaan yang dibina ini dapat meningkatkan komunikasi yang konsisten. Ia juga melibatkan kesetiaan, membina kesetiaan antara negara yang terlibat walaupun berbeza budaya. Seterusnya, strategi komunikasi yang seterusnya adalah poin yang seterusnya adalah dengan berpandukan pengetahuan mengenai tingkah laku komunikasi bukan lisan budaya negara lain, secara tidak langsung akan menyedarkan individu untuk menilai dan mengawal tingkah laku sendiri supaya tidak menimbulkan sebarang tanggapan yang negatif. Misalnya, parabahasa berkaitan nada, di mana kebanyakan orang Eropah menggunakan nada yang tinggi ketika dalam proses komunikasi. Hal ini telah menjadi kebiasaan bagi mereka dan ianya sebagai budaya mereka bertutur dengan nada yang tinggi, manakala orang Asia tidak mengamalkan budaya yang sedemikian. Manakala orang Asia kebiasaannya akan bertutur dengan nada yang rendah dan lebih bersopan santun. Kesan daripada ketidaksefahaman ini mengenai budaya pertuturan orang Eropah akan menyukarkan interaction dalam proses perundingan.
Justru dengan adanya strategi komunikasi yang telah kita senaraikan melalui kefahaman komunikasi bukan lisan dapat mengurangkan perbezaan budaya. Dengan adanya strategi komunikasi ini juga yang telah dibincangkan, ianya membantu memastikan penyampaian mesej ataupun maklumat itu dengan lebih jelas, konsisten dan sejajar dengan maklumat dan objektif di dalam satu-satunya perundingan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi juga membantu individu mengenal pasti dan memahami sasaran audiens supaya mudah untuk berinteraksi. Malah bukan itu saja, ianya membina reputasi dan kepercayaan melalui strategi komunikasi dan membantu membina dan mengekalkan reputasi negara untuk lebih kukuh dengan menyampaikan mesej secara konsisten yang selaras dengan nilai. Ianya akan mewujudkan kepercayaan dan kredibiliti di khalayak ramai. Strategi komunikasi menyediakan pendekatan yang berstruktur untuk berkomunikasi secara berkesan dengan khalayak sasaran, membina kepercayaan, menyelaraskan pihak berkepentingan dan mencapai matlamat. Ianya adalah usaha yang proaktif bagi memupuk kejayaan dan hasil positif untuk pembangunan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Ain Syahidah binti Muhammad Isa, nombor matrik 283984. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu kesimpulan strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Yang pertama, perundingan melibatkan komunikasi. Perundingan merupakan aspek penting dalam diri manusia, khususnya mereka yang memainkan peranan penting dalam dasar-dasar negara. Yang kedua, menggalakkan komunikasi yang berkesan, persediaan, meningkatkan keupayaan diri, penting membantu menyatakan kedudukan negara dengan jelas dan meyakinkan. Yang ketiga, komunikasi yang memberi kesan membina persefahaman bersama, meminimumkan salah faham dan memudahkan dialog yang produktif, meningkatkan peluang untuk mencapai persetujuan yang saling menguntungkan. Manakala yang terakhir sekali ialah penting bagi mana-mana individu merangka strategi komunikasi untuk berdepan dengan cabaran dalam satu-satunya perundingan, terutamanya melibatkan ahli galaksi negara lain. Sekian saja pembentangan daripada saya.